Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azlin and I'm your head coach dalam portal semanglegal.com. Portal semanglegal.com ni adalah satu portal yang berkongsi tentang aspek undang-undang untuk kejayaan perniagaan. So hari ini saya nak berkongsi sedikit tentang dokumen pinjaman kewangan. Jadi bila kita dah berniaga, kan kita dah start berniaga, ada macam-macam lah kan dana yang kita perlukan untuk menjalankan dan mengembangkan perniagaan kita. So often we have to take a lot of pinjaman kan untuk business, untuk yalah kalau nak beli premis dan segalanya. So kita kena tahu apa tanggungjawab kita, apa terma dan syarat-syarat di dalam dokumen pinjaman kewangan ni. Tapi kan sebagai lawyer of 34 years, saya tahu juga yang bila orang sign selalunya perjanjian pinjaman ni, dia main sign aja kan sebab dia excited sangat nak dapat loan ni, kan dah tak baca dah apa terma dan syaratnya. Tapi kita mesti tahu sebab it is a responsibility for us to pay back the loan. So kalau kita nak pinjam loan, kan kalau kita nak mendapat pinjaman untuk bisnes, untuk premis ke apa-apa, apa stepnya selalunya? So step 1 is that of course kita apply kepada bank untuk pinjaman tu. Dan step seterusnya is that kita akan mendapat satu surat tawaran daripada bank untuk kelulusan. Dan lepas tu kita sign perjanjian pinjaman. Dan lepas sign perjanjian pinjaman tu, kan baru duit tu akan dikeluarkan kepada kita. So proses ini daripada time kita apply sampai kita dapat duit tu dikeluarkan oleh bank, sebenarnya memakan masa yang lama. Kan it takes about like 2 to 3 months jugalah. So kalau kita nak plan kan, kalau kita nak gunakan duit tu, kan duit yang kita duit pinjaman tu, kita kena plan betul-betul sebab jangka masanya adalah lebih kurang 2 ke 3 bulan. So kita kena plan tu betul. Bukannya kalau kita dah dapat surat tawaran tu dan tu duit tu boleh keluar. So it's not like that. Kita kena melalui proses-proses yang saya sebutkan tadi. So proses pertama tadi, of course kita apply kepada bank, kan bank untuk pinjaman yang selepas kita dah survey-survey yang mana bank yang kita rasa kita nak apply tu. So kita apply pinjaman tu dan selepas tu kalau kan pinjaman kita tu diluluskan, bank akan mengeluarkan surat tawaran ataupun letter of offer. So surat tawaran ni of course is very important, and selalunya kalau kita dapat surat tawaran tu kita akan jadi happy lah kan, sebab maknanya kan loan tu dah diluluskan. So bila kita terima surat tawaran tu yang akan dihantar pada kita kan on the bank's letterhead, it's a letter of offer from the bank. Kita kena baca kan surat tawaran tu betul-betul, because dalam surat tawaran tu ada dimasukkan semua terma-terma dan syarat pinjaman kita ni. So dalam surat tawaran tu kan akan dibagi tahu kan berapa loan tu, kan berapa lama kita kena bayar, right? Lepas tu berapa installment ansuran kita setiap bulan, bila kita kena bayar ansuran tu, kan dan kadar faedah dia apa, kan kalau konvensional, right? So dalam tu ada semua syarat-syarat yang penting. Jadi bila kita terimakan surat tawaran tu, memang kita excited dapat surat tawaran tu, tapi kita mesti baca betul-betul. Baca betul-betul, tengok kalau kita setuju dengan terma dan syarat tu. Kalau kan loan yang diberi tu lebih daripada yang kita minta lah, ya, lebih daripada yang kita minta dan kita tak perlukan, kita boleh bagi tahu bank untuk mengubah letter of offer ni. Ramai orang kan dia bila dapat surat daripada bank, dia takut nak pergi ke bank tu takut nak tukar apa-apa sebab dia takut nanti kalau dia suruh ubah, bank akan tarik balik loan tu. So that will not happen lah, insyaAllah kan, sebab kita ni customer bank pun nak bagi pinjaman tu pada kita. Jadi kalau kita tak setuju dengan terma-terma dan syarat dalam surat tawaran ni, right, kita boleh pergi ke bank dan minta akan bank mengubahkan some of the things that we don't agree on. Macam installment, ansuran untuk dibayar setiap bulan. Kalau kita dah tahu yang ansuran tu kan kita tak mampu nak bayar setiap bulan, jadi eloklah kita pergi ke bank and minta bank mungkin panjangkan sedikit tempoh pinjaman tu supaya ansuran dapat dikurangkan,
ataupun kurangkan loan supaya ansuran dapat dikurangkan. Sebab kalau kita memang dah tahu yang ansuran tu adalah terlalu tinggi untuk kita, tapi kita setuju sign surat tawaran ni, kan nanti susah. Setiap bulan kita akan terkejar-kejar nak membayarkan ansuran ni, dan akan sampai satu tahap di mana kita akan default. Kita akan melanggarkan surat perjanjian pinjaman ni. So baca kan surat tawaran tu betul-betul. Kan surat tawaran tu sebenarnya tak susah sangat nak baca lah, sebab kebanyakannya fakta. Baca kan, kalau kita setuju dengan terma dan syarat-syarat yang dinyatakan dalam surat tawaran tu, kita sign dekat bawah tu menyatakan yang kita terima tawaran tu, dan kita bagi balik pada bank surat tu. Jadi bila kita dah bagi balik pada bank, so kira macam bukan isdan kan, maknanya dah setujulah tentang terma-terma tu. So langkah yang seterusnya is that bank akan meminta peguam di dalam panel bank untuk menyediakan perjanjian pinjaman. Bila perjanjian pinjaman tu siap, kan kita akan dipanggil untuk sebagai peminjam akan dipanggil untuk menandatangani perjanjian pinjaman tu, selalunya di office peguam bank lah. Alright, dan kita akan menandatangani perjanjian pinjaman. Kita akan menandatangani apa-apa dokumen security untuk collateral, untuk menjamin bayaran balik oleh kita bagi pinjaman tu. Jadi kalau kita pinjam untuk beli rumah kata ya, jadi kita kena sign satu gadaian untuk menggadai rumah kita kepada bank untuk menjamin pembayaran kita pada bank. Kalau kita tak bayar kena pinjaman kita, bank boleh ambil kan rumah kita tu berdasarkan gadaian yang kita dah sign. Kalau untuk bisnes, kita mungkin kena sign satu surat jaminan oleh pengarah syarikat, kan oleh kita sendiri kan, untuk menjamin pembayaran tu, ataupun satu dokumen yang dinamakan debenture, iaitu satu charge terhadap aset-aset kan syarikat kita. Okay, so bila kita pergi ke pejabat peguam bank ni, kita akan tanda tangani perjanjian pinjaman tu kan, dan dokumen-dokumen security dan semua dokumen-dokumen yang lain lah pada masa itu. Jadi after that, peguam akan proses dokumen-dokumen ni, dan mungkin dalam masa kan 1 bulan ke apa kan, baru kan bila semua dah clear, right, baru kena pinjaman kita akan dikeluarkan. So itu adalah prosesnya kalau kita nak memohon pinjaman bank kan. Jadi kan saya harap kan untuk anda semua yang nak mohon pinjaman bank tu kan, baca elok-elok kan terma dan syaratnya, kerana itu adalah penting. Kalau kita tak baca, kita tak tahu kan, kalau kita tak tahu, then chances of us breaching the contract kan is there lah, sebab kita tak tahu pun. Tapi daripada pengalaman saya kan, saya dengar juga ada orang yang bila ansuran first pun dah tak bayar, right, sebab dia pun tak tahu ansuran tu bila nak bayar, berapa nak bayar semua kan, dan mungkin dia tak memang dah plan tak nak bayar ke, tak tahulah. Tapi kan kita kan we must govern our business and our lives in a good way kan. So kalau ada kita baca dulu dengan betul, baru sign semua-semua dokumen ni. Jadi itu saja kan saya nak share kan untuk kali ini. Kalau anda nak tahu dengan lebih spesifik tentang dokumen pinjaman kewangan ni, daftarlah sebagai ahli di dalam portal semanglegal.com supaya kan kita dapat berkongsi bersama-sama dan meningkatkan pengetahuan aspek undang-undang untuk perniagaan dengan lebih terperinci. Dan war-warkan juga kepada rakan-rakan usahawan di luar sana tentang portal semanglegal.com supaya kita dapat sama-sama membina komuniti usahawan celik undang-undang, insyaAllah. So see you again next time. Bye.